Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nidin, channel yang membincangkan isu-isu ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih mantap di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan kos perniagaan. Apakah itu kos dan apakah kesan kos ke atas keuntungan perniagaan kita. Sebelum itu, sekiranya anda mendapati video-video yang dikongsikan di channel Pok Nidin ini membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih mantap, kongsikan video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain dan ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel ini agar kita dapat perluaskan lagi ilmu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan-usahawan di negara kita. Jadi apakah itu kos? Kos ialah sumber-sumber yang kita beri kepada pihak lain untuk mendapatkan perolehan ataupun revenue. Jadi sebagai contoh, sekiranya kita menjalankan perniagaan pasar raya, sebelum kita menjual, kita membeli dulu stok-stok yang ada. Jadi apabila kita membeli stok, maknanya kita menggunakan sumber keuangan kita, kita mungkin berhutang untuk membeli stok dan stok-stok ini kita tawarkan kepada pelanggan. Apabila pelanggan-pelanggan datang dan membelinya, maka mereka akan membawa balik stok yang telah kita sediakan itu dan mereka akan membayar kita sama ada dengan tunai ataupun mereka membayar kita di dalam bentuk kad kredit, dan kad kredit ini sebenarnya ialah janji yang pembayaran itu akan dibuat oleh bank-bank yang terlibat. Jadi akhirnya kita akan dapat juga duit di dalam akaun bank kita. Jadi di dalam transaksi ini, untuk mendapatkan perolehan, pelanggan-pelanggan akan membeli stok-stok kita. Jadi segala perkara yang telah kita buat untuk mendapatkan stok itu adalah kos bagi stok-stok berkenaan. Jadi kosnya mungkin melibatkan harga barang itu sendiri, kos penghantarannya, kos penjagaannya dan pelbagai kos langsung lain yang melibatkan stok-stok berkenaan. Jadi dalam pengiraan kos, kos bukan hanya terhad kepada kos barangan yang dijual, tetapi segala kos yang terlibat untuk membolehkan barangan itu dijual. Jadi kita kena tengoklah, jika kita berniaga kedai runcit, mungkin itulah kaedahnya. Tapi sekiranya kita merupakan seorang kontraktor, yang mana kita mendapat bayaran hasil daripada perkhidmatan kita sebagai kontraktor, maka kos-kosnya mungkin melibatkan barangan, mungkin melibatkan kos buruh, mungkin melibatkan kos penghantaran dan sebagainya. Di dalam setengah-setengah perniagaan, mereka menggunakan pembiayaan daripada bank. Dan apabila bank membiayai perniagaan kita, mereka kenakan kos pembiayaan. Jadi, kos pembiayaan ini kena diambil kira juga di dalam pengiraan kos perniagaan yang membabitkan pembiayaan daripada institusi-institusi keuangan. Jadi, mengira kos ini penting kerana di dalam pengiraan keuntungan, kita mengambil perolehan yang kita dapati dan daripadanya kita tolak kos-kos kita. Sekiranya kita tidak mengira kos dengan betul, maka nilai keuntungan yang kita dapati tidak betul juga. Jadi inilah kadang-kadangnya merupakan kesilapan yang dibuat oleh usahawan. Mereka biasanya hanya mengambil kos langsung, seperti kos barang, kos untuk membeli barang, tetapi tidak mengambil kira kos-kos lain yang berkaitan dengan penjualan berkenaan. Jadi apabila dia kira keuntungan, dia nampak seolah-olah penjualan itu memberikan keuntungan yang besar, tetapi apabila diambil kira pelbagai kos lain, maka mungkin keuntungan itu jauh lebih kecil ataupun mungkin kerugian. Jadi kalau kita menjual mana-mana barangan ataupun perkhidmatan dalam keadaan rugi, maka macam mana perniagaan kita hendak berdaya maju. Jadi kos ini ada banyak kategorinya. Ada kos di peringkat penjualan, ada kos di peringkat untuk menguruskan perniagaan, dan ada kos yang berkaitan dengan pinjaman, pembiayaan dan lain-lain lagi. Jadi di dalam mana-mana perniagaan, bagaimana mereka mengenal pasti
dan menyusun kos-kos berkenaan adalah penting kerana ianya akan memastikan maklumat-maklumat yang dijana oleh penyata-penyata yang berkaitan akan memberikan kita ketepatan berkenaan dengan apa yang berlaku. Sekiranya kita silap di dalam mengenal pasti kos ataupun silap di dalam meletakkan kos-kos berkenaan di tempat-tempat yang tidak betul, maka maklumat-maklumat yang dijana di dalam penyata yang berkaitan dengan keuntungan misalnya akan silap, dan jika kita membuat tindakan-tindakan hasil daripada perkara-perkara berkenaan, mungkin tindakan kita juga tidak betul. Jadi sama dengan mengira perolehan, apabila kita mengira kos, kos juga bukan kos yang dibayar secara tunai saja. Ianya melibatkan kos-kos yang mana pembayarannya tertangguh. Contohnya jika kita menggunakan tenaga elektrik, tenaga nasional tidak akan menghantar bil setiap masa kita menggunakan elektrik. Ianya dibayar pada akhir bulan ataupun bulan selepasnya. Maka pada akhir bulan berkenaan, kita kena anggarkan berapakah tenaga elektrik yang telah kita gunakan dan kita ambil kira itu sebagai kos kita. Begitu juga dengan gaji. Kita bayar gaji pada akhir bulan ataupun beberapa hari sebelum tamat tempoh bulan berkenaan. Jadi kita kena kira berapakah jumlah gaji yang sebenar, dan daripada gaji itu biasanya ditolak juga caruman kumpulan wang simpanan pekerja dan perkeso, dan kita membayar caruman-caruman ini pada bulan yang selepasnya. Jadi kita kena kira berapakah sebenarnya tanggungan yang perlu dibayar oleh perniagaan, dan itulah kos yang berkaitan dengan caruman-caruman berkenaan di dalam mengira keuntungan bagi bulan yang berkaitan ini. Jadi apabila kita nak mendapat maklumat yang benar-benar tepat berkenaan dengan kos perniagaan, maka hendaklah kita kenal pasti kos itu dengan betul, dan kita kena rekodkan kos-kos yang berkaitan sama ada ianya telah dibayar ataupun belum dibayar. Jadi sekiranya kita hanya mengambil kos-kos yang dibayar secara tunai, maka kos perniagaan yang kita gunakan tidak tepat. Jadi saya harap dengan perbincangan ini, tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang maksud apakah itu kos. Ianya merupakan sumber-sumber dan aset-aset yang kita gunakan untuk menjana perolehan ataupun revenue. Dan kos ini perlu dikira secara keseluruhan, tidak terhad kepada kos yang dibayar secara tunai saja, tapi melibatkan tanggungan-tanggungan yang kita bayar selepas daripada tempoh perakaunan yang kita gunakan. Dan kos-kos ini perlu dikenal pasti dengan betul, diklasifikasikan dengan tepat agar maklumat-maklumat berkenaan dengan kos, agar maklumat-maklumat berkenaan dengan keuntungan dikira dengan cara yang sepatutnya. Sekiranya anda dapati apa yang dikongsikan ini bermanfaat kepada anda, maka kongsikanlah video ini dengan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel Pok Nidin agar kita dapat sama-sama memperkukuhkan lagi keusahawanan di negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.